إلا الله. الحمد لله القائل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعاني، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ومن يحاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا إخواننا المسلمين والمسلمات, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah SWT daripada permasalahan yang sedang berlaku pada hari ini. Dan kita perlu ingat bahawa cukuplah bagi kita hanya Allah tempat kita menyerahkan segala urusan, tempat yang kita mengharapkan segala-galanya, sebab semua berlaku dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dan datang dari Allah, penyelesaian pun dari Allah. Yang pelik yang berlaku pada hari ini, bila ujian Allah sampai jemaah pun tak buat. Itu pelik benar. Itu sepatutnya arahkan supaya semaya hajat, hidupkan malam-malam dengan beribadat, banyakkan istighfar dan taubat. Kalau nak arahkan supaya tak semaya jemaah, patutnya semua tempat perhimpunan kena arahkan tutup semua sekali. Kelak malam ke pasar raya ke apa semua sekali. Ini tak bagi semaya jemaah, suruh semaya zuhur kat rumah masing-masing. Tak tahulah apa benda masuk air dan kepala, tak tahulah. Jadi pelik ke tu. Patutnya makin dekat dengan Allah. Sebab kita tengok masalah banyak dah berlaku. Bila berlaku gejala, bila berlakunya tsunami, tempat yang selamat adalah rumah Allah. Tiba-tiba nak suruh jauh daripada rumah Allah. Masya Allah. Siapa yang mendatangkan? Allah. Rupa-rupa duk belajar sama kena uji sikit dah hilang pegangan, hilang pergantungan, hilang saudara. Nak suruh semayang kat rumah, mana rumah selamat? Rumah tak selamat. Nak selamat macam mana? Apa yang ada dalam rumah? Sebab macam-macam maksiat dalam rumah. Masya Allah. Masjid si tempat selamat. Baik, itulah yang berlaku pada hari ini. Tak sepatutnya berlaku begitu. Belum darurat betul-betul lagi. Yang hari ini kita kena banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah umat Islam, ya, seluruh dunia ini. Selamatkanlah umat Islam daripada malapetaka, bencana, bala dan penyakit yang sedang merebak pada hari ini. Itu yang patut kita doakan, sebab doa senjata. Doa senjata, dan Nabi sebut akhir zaman antaranya aku akan turunkan penyakit yang kita minta supaya orang Islam selamat. Habis ceritalah. Kalau bukan Islam akan masuk Islam. Bagaimana yang ketara berlaku dekat China. Ramai dah mula-mula tiru dah hari ini, walaupun dalam keadaan begitu teruknya. Tapi bagi negara China, mereka telah pun minta, ya, sarang burung olik dihantarkan yang begitu banyak sekali. Sebab kita nampak suasana yang boleh menyelamatkan ialah spesies yang sama juga. Ya, spesies yang sama juga. Penyakit ini berpunca daripada babi, asalnya pembawanya kelawar. Maka jenis macam kelawar juga, iaitu burung walik, layang-layang. Jadi kita boleh dah tu nak cari sarang layang-layang, ya, untuk antibody kita biar kuat balik. Dan Nabi sebut dalam hadis, jangan tinggal dua perkara yang sangat pentingnya, habatus sauda dan madu lebah. Minum dia banyak, makan habatus sauda untuk antibody kita biar dapat menangkiskan virus yang sedang melanda, ia disebutkan sebagai corona ataupun COVID-19. Baik, jadi insya-Allah muda lagi umur dia, 19 tahun ya. COVID-19 umur 19 tahun ya. Allahu Akbar. Hidup 9 hari je. Jadi kita takut pada hak hidup 9 hari, kita tak takut yang hidup selama-lama yang tidak mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Jadi insya-Allah perkukuhkan, perkemaskan akidah kita. Jangan kita takut dengan perkara ini. Baik, mari kita sambung balik pelajaran kita insya-Allah. Dah sampai ke mana? Cukup dah tu panah enjin tu. Baik, kau surat berapa dah? 132. Jawi ke Rumi tu? Rumi. Bismillahirrahmanirrahim. 132 Rumi. Baik, berarti 151 Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi kita sambung tentang ilmu ilham Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ilmu ilham Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik. Demikianlah ilmu Sayyidina Ali sungguh luas dan tinggi martabatnya, seolah-olah lautan yang tiada bertepi. Nabi sendiri pun membuat pengakuan bahawa Sayyidina Ali itu adalah gedung ilmu. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali ni kalangan kanak-kanak yang mula-mula Islam, yang diterbiah oleh Nabi, dididik oleh Nabi, bahkan menjadi anak angkat Nabi. Dan dia adalah darah daging Nabi, dan sampai ke peringkatnya Nabi ambil anak didik dianya, keluarga dia sendiri, anak didik dia, untuk kahwinkan dengan anak kesayangan dia, supaya lebih rapat lagi, lebih dekat lagi, iaitu dengan Fatimah radhiyallahu anha. Itulah Sayyidina Ali. Kehebatan Sayyidina Ali, Masya Allah, sehingga hari ini pun banyak yang berkait dengan Ali. Gagah Ali, bila sebut gagah Ali berkaitan dengan siapa? Musa. Sebab Nabi Musa AS ini adalah seorang Nabi yang Allah berikan tenaga yang sangat kuat. Di ketika Nabi Musa lari ke tempat Nabi Allah Yaqub AS, batu yang besar tu 7 orang angkat, tapi dia tolak seorang dia je. Bagaimana pergaduhan yang sedang berlaku, kezaliman yang sedang berlaku, mengadu kepada Musa. Musa geleraikan, tumbuk sikit yang mati kau itu. Tu Musanya. Jadi sebab itulah dikaitkan dengan gagah Ali, gagah Musa. Jadi kita ni, Musa kita mari tak ni? Musa kita mari tak? Tak gagah lagi kalau macam tu. Pengusi kita kan nama Musa. Dah. Kau tak ada sini? Pergi ke Melaka. Ingat kan tak ada sini. Kalau pergi Melaka kena ganti Ali. Mana Ali? Tak ada. Tu dia. Gagah Ali, gagah Musa. Baik. Jadi insya-Allah hingga sampai ke peringkat semua dikaitkan dengan Ali. Sampai tukak pun Ali, sampai janggut pun Ali, sampai misai pun Ali. Semuanya berkaitan dengan Ali. Masya Allah, hebatnya Ali ni. Orang Melayu kita pun tak ketinggalan. Dan bila sebut Ali saja, dikaitkan pula dengan pasangan Ali siapa? Fatimah. Sanggul, Fatimah kacik, Fatimah lagi apa lagi? Payung Fatimah. Kenal tak tu? Kenal tak semua tu? Pokok payung Fatimah, kacik Fatimah, sanggul Fatimah. Kenal tak? Masya Allah, tak kenal. Hai, macam mana ni orang Melayu tak kenal juga ni? Tiga perkara itu memang top, memang terkenal tu. Genggam Fatimah, sanggul Fatimah, kacik Fatimah, payung Fatimah. Baik, itu sejenis kayu, jenis akar kayu belaka tu. Lawan selaginya ta'jib. Ta'jib sama. Kena akar ta'jib sama. Dok kena juga, kesian. Tanya jemaah kita. Baik, ta'jib sama mudah je. Bukit-bukit yang biasa pun banyak ada dia. Dulu orang selalu rebuh minum je akar kayu dia tadi. Akar haji sama. Baik. Okey. Jadi disebutkan sini bagaimana kehebatan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu bagaimana tinggi dan luasnya ilmunya itu,
Ya, seperti disebutkan seolah-olah lautan yang tidak bertepi. Itu keistimewaan yang Sayyidina Ali miliki, yang Nabi telah doakan khusus. Begitu rapatnya Nabi dengan Sayyidina Ali ini, diajar, dididik segala-galanya. Keistimewaannya ilmu umpama ini mustahil tercapai oleh akal manusia yang biasa jika tidak dengan ilmu laduni, yang turun daripada langit, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Artinya, dialah Allah yang memberi ilmu hikmah. Siapa yang bagi ilmu hikmah? Allah. Siapa yang turunkan bala? Allah. Siapa turun penyakit? Allah. Siapa yang menyelesaikan semuanya itu, menghilangkan dan menghapuskan? Allah. Siapa yang mendamaikan? Siapa yang mengkucak-kacirkan? Siapa yang menurunkan minyak? Rupa-rupanya nak turun minyak ni kena turun dulu pH. Masya Allah. Hari ni mula turun lagi RM1.82. Turun lagi. Jadi sepanjang PH pegang, kata, janji, cakap, kata nak turun hari ni menang, besok tak sampai 4 jam kita akan isytiharkan turun. Rupa-rupanya kena turun ke pH baru minyak turun. Cara kebetulan. Baik, turun sungguh rupanya. Nampak tu? Jadi Allah Maha mengetahui segala-galanya. Baik. Ini penting untuk dipahamkan. Kalau mengikut apa yang dijelaskan oleh bekas mufti wilayah, belum capai darurat yang perlu isytiharkan dengan tak sembahyang dan sebagainya. Cuma dipendekkan khutbah, ambil sembahyang di rumah lagi, kau boleh elakkan daripada bersalam, ya, supaya lebih selamat, buat seketika dan sementara, ya. Bagaimana kes yang berlaku baru ni, perhimpunan di Serip Taling dah ada terlibat sebab ramai sangat orang luar negara, tak adanya, ya, check untuk masuk dalam kawasan itu, yang ada virus tak ada virus. Di ketika dah virus sedang merebaknya, itu di antaranya kita terlalu tawakal. Orang panggil tawakal menyadar, dipanggil menyadar. Tawakal tak jadi juga. Patutnya kena buat pemeriksaan untuk masuk di tempat perhimpunan yang ramai begitu, supaya diasingkan. Kalau orang yang bermasalah, asingkan, doktor ada apa ada, supaya tidak sekali dengan orang ramai ini, untuk mengelak dan menyelamatkan. Bila tak ada pemeriksaan, bebas sangat, itulah akhirnya jadi, ya. Sebab itulah kena ingat balik dalam perkara ini. Saya kemarin pun nak masuk Kapitronah pun kena buat pemeriksaan, cek semua sekali, suhu sebagainya, barulah boleh masuk mengajar dan sebagainya. Kalau tidak, tak boleh. Kaki tangan dia pun semua kena cek dan kena periksa belaka. Ini adalah ikhtiar zahir yang perlu kita lakukan. Mana lepas pada ni, surau kita ni kena ada 3, satu pintu sana, pintu tengah, pintu ni. Tiap orang nak surau cek dulu. Kena ada alat tu. Cek dulu. Tak salah ni. Ini ikhtiar yang patut kita lakukan. Bukan menghalang, menyekat untuk mari ke surau, tapi buat pemeriksaan itu lebih penting untuk kita selamatkan, supaya kita dapat asingkan orang yang disyaki, yang khawatiri, maka kita supaya dia boleh semayang kat luar ke, yang itu boleh semayang kat dalam, asingkan begitu. Bukan apa, demi untuk menyelamatkan. Baik. Ini penting untuk kita jalankan perkara ini, sebab dah disebutkan dalam perkara ini. Ini adalah antaranya laduni yang perlu kita fahamkan. Baik. Allah Ta'ala telah kurnia kepada Sayyidina Ali, Masya Allah, hebat, ya. Orang biasa tak dapat perkara ini. Ilmu hikmah, maka dia akan beroleh kebaikan demi kebaikan demi kebaikan yang sangat banyak kalau kita dapat lakukan perkara ini. Sebab itulah yang penting pada hari ini, untuk kita amalkan balik, untuk kuat antibody kita. Jangan lupa hak hadis Nabi sebut, hak Quran sebut. Yang pertama sekali, madu lebah, ini dalam Quran sebut.
dalam hadis tersebut. Yang keduanya habbatus sauda, boleh ubat segala penyakit kecuali mati je. Jadi yakinlah mamah habbatus sauda itu. Yang tiganya, pembawa yang paling cepat sekali menyebabkan merebak itu adalah iblis dan syaitan. Maka kita kena minum daun bidara. Blendkan daun bidara, lepas tu campur dengan air bersih, tapiskan dia dan minum daun bidara. Kena tak? Kena amal lah tu, kena buat. Kena buat selalu. Jadi 3 perkara itu dapat kita amalkan. Itu adalah bidara pokok dari syurga Allah hantar ke dunia ini. Lepas tu madu lebah dah disebutkan, antibody yang sangat bagus. Habbatus sauda sini mengubat segala penyakit. Amalkan 3 perkara itu di samping kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa tu. Lepas tu baca apa ni ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebab ini adalah pembunuh syaitan dan iblis. Yang tadi untuk membunuh daripada penyakit dan sebagainya. Sebab itu adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat kursi ini merupakan ayat yang terkenal dengan ayat yang boleh membunuh iblis dan syaitan dan jin yang jahat. Ini penting yang amat sangat untuk kita amalkan. Dari situ terdapatnya 17 tempat yang kembali kepada Allah Ta'ala, yang sebut pada nama Allah. Yang pertamanya Allah, la ilaha illa hu, Allah juga Al-Hayyul Qayyum. 17 tempat dalam ayatul kursi saja. La ta'khuzuhu tu siapa balik kepada Allah? Sinatun wala naum. Lahu tu balik kepada Allah juga. Ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Balik pada dia juga. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maknanya 17 kali 17 tempat disebutkan tentang apa ni, rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Domai-domai dibalik pada Allah dan disebutkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada ayat kursi ini diulang-ulangkan sampai 17 kali. Itu dia. Baik, jangan lupa tu baca selalu tu. Inilah masa untuk kita beramal, untuk kita bertaubat, untuk kita dekat lagi dengan Allah, untuk kita hidupkan malam-malam dengan berdoa, dengan beribadat. Bukan kita lari ke masjid pakat duduk di rumah, dok. Bukan kita tinggal sembahyang Jumaat, dok. Ini dah lari tak betul, jauh sangat dah tu. Dah jauh sangat dah tu. Baik. Baik. Ilmu laduni adalah ilmu terkaya daripada kena kepenatan belajar. Sebab itulah orang yang dapat laduni ini bebas daripada penatnya belajar. Kadang-kadang belajar penat bukan main. Ilmu tak dapat pun, tak masuk-masuk pun. Ini belajar sikit saja, tapi ilmunya masuk. Sebab apa? Sebab Allah yang mengajar direct. Allah mengajar direct. Syaratnya bersih hati, bersih fikiran, bersih lidah. Bersih hati, bersih fikiran, bersih lidah. Maka Allah akan pilih kita untuk campakkan ilmu. Ini penting untuk kita persiapkan diri kita ini. Baik. Ilmu yang tak habis-habis dipelajari orang, dan ilmu yang sedikit berpenat tetapi banyak beristirahat. Banyaknya berehat, penat sikit je. Apabila wahyu terputus dan pintu risalah tertutup, maka terkayalah manusia daripada dakwah rasul-rasul. Manusia akan terkaya dengan dakwah nabi-nabi, dakwah rasul-rasul ini, kerana agama di masa itu sudah cukup sempurna.
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dah disebutkan begitu. Dah cukup sempurna dan sudah kuat hujahnya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, itu pada hari ini aku telah sempurnakan agamaku untuk kamu, yakni sekira-kira tiada berhajat lagi menambah sesuatu yang lain. Jangan tambah-tambah lagi sesuatu yang lain. Jangan ubah-ubah lagi. Itu dia. Jangan kita ubah-ubahkan lagi. Sebab itulah disebutkan tadi, sepatutnya kalau nak istihar supaya tempat perhimpunan yang ramai, maka tutup dulu seketika dan sementaranya, elakkan daripada perhimpunan ramai, macam kedai-kedai, kedai-kedai makan, pasar-pasar raya, sembah dan sebagainya. Patut begitulah. Ini tak payah pergi sembahyang masjid, tak payah pergi sembahyang Jumaat. Apa hal ni? Bercanggah langsung dengan ayat Allah sebutkan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Orang yang menghidupkan rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Dia suruh hidup rumah Allah. Macam mana kita pergi lari pada rumah Allah? Masya Allah. Jangan macam tu, sudahlah. Dah terbalik dah tu. Baik. Tetapi pintu ilham, walaupun wahyu dah tak ada dah, dah habis dah, hanya para nabi dan rasul saja, tetapi pintu ilham masih tidak tertutup. Bahkan ia sentiasa terbuka luas, karena bantuan nur ilham itu sentiasa diperlukan oleh perangkat manusia dalam setiap ketika untuk memperkuatkan, untuk memperkuat, begitu juga memperbarui dan mengingati kembali kepada agama Allah SWT. Jika tidak demikian, maka berartilah manusia ini akan termasuk ke dalam perangkap godaan waswas syaitan. Bak kerja syaitannya sampai ke dalam diri kita, dia akan menguasai. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Tu kerja dia tu. Dia akan memwaswaskan, membisikkan hati kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi suduri, dalam hati. Dia ganggu sampai ke situlah. Dia ganggu sampai ke hati kita, taraduk hati kita. Bila ganggu hati kita, habislah. Macam yang kita dengar semalam, ya, istihar tak payah sembahyang Jumaat, seluruh negeri apa tak tahu, negeri Kayangan diisytiharkan seluruhnya tak payah sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur kat rumah, ganti Jumaat. Masya Allah. Kan pelik tu. Ni nampak tu, canggah tu. Jangan sampai begitu. Kita dah tertipu dengan waswas syaitan dah. Kan Nabi dah sebut, di antara pembawa virus adalah syaitan. Sebab itulah doktor kena, kalau doktor Islam, dia kena amalkan ayat kursi. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kat hospitalnya bergelabah, berpeluh, susah hati sekali. Ya, doktor nak pergi ambil darah pesakit, nak suntik pesakit, cocok situ tak kena, cocok sini tak kena, berpeluh, tak jumpa urat. Kita tak tahu gangguan syaitan tu. Cuba baca ayat kursi kat sikit, baca tepuk sikit, Allah Akbar. Dok, sampai peluh, lebam habis pesakit. Allah, selain ini dah lebam habis, selain ini pun dah lebam habis. Kesian kadang-kadang. Kadang-kadang kita bisik ke dia, misi mari sini, misi baca dah ayat kursi. Lain kali baca Allah Akbar. Tak percaya, terus baca, lepas tu suntik. Ni pakai pergi suti. Oh Allah. Lagi hang awak anak bukan baca doa dulu, bukan terus sutik. Apa? Faham tak? Nak sutik tu ke mana boleh, baca doa dulu. Ni dok apa ni? Tak belajar langsung ni. Baik, kesian kadang-kadang tu. Dan kadang-kadang berlaku juga masuk darah, esoknya hilang. Masuk lagi, hari berikutnya
hilang. Kemana pergi darah tu? Berapa poin dah masuknya? Dimakan oleh syaitan, iblis yang dinamakan bos dianya, yang selalu duk ganggu kita, duk dalam tubuh badan kita, beranak pinaknya. Nama dia apa? Ummu Mildam. Ni lah, berapa kali bagi tahu dah. Itu dia. Hak duk makan darah kita semua sekali dah. Hak duk mamuh kepala kita tu. Hak duk sepitkan saluran darah kita tu. Menyempitkan saluran darah, mengganggu pernafasan, mengisak darah, mamuh kepala kita. Ini dia syaitan yang nama dia Ummu Mildam. Jadi baca doa tu insya-Allah. Ya, baca doa tu banyak-banyak. Jangan kita gewaf, ya, jangan kita kelang kabut dengan suasana yang sedang berlaku pada hari ini. Sepatutnya kita makin dekat dengan Allah. Patutnya kita bertaubat, bayar hajat banyak-banyak, minta Allah selamatkan. Minta Allah selamatkan dan balik amalkan makanan sunnah yang boleh menguatkan antibody kita, yang boleh menguatkan antibody kita, yang boleh menangkiskan segala virus yang datang itu. Sebab Nabi dah sebut, antaranya Nabi sebutnya yang terkenalnya habbatus sauda ialah ubat segala penyakit. Tak yakin lagi? Patutnya arahkan semua sekali beta mengharap rakyat beta amalkan habbatus sauda. Kerana ini Nabi dah sebut penyembuh segala penyakit. Kan sedap bunyi itu. Bukan beta mengharapkan rakyat beta tak payah sembahyang Jumaat. Tak jadi. Tak jadi tu. Nak jawab warna lepas Tuhan nanti. Tuhan kata Musa sangat ke? Musa buat istihar lagu tu. Aku yang bawa penyakit sampai mu istihar macam tu. Masya Allah. Mu nak jawab warna nanti. Mari sini nak pukul sekali. Nyanyi lah, takut nanti susah kitanya. Sebab saya buat lagu tu pun saya pakat dah. Saya ada mufti. Panggil mufti mari. Allah kata. Berat. Nyanyi nanti. Berat. Sepatutnya kita kembali mengamalkan makanan sunnah yang terang-terang Nabi sebut. Yakinlah. Nabi kata hak yang tak boleh sembuhnya mati je. Dia boleh rawat, maka makanlah. Jadi sekarang ni beli sebelum perkara itu diisytiharkan, yang menyebabkan habis dan jadi mahal. Bagaimana pencuci tangan tu dan penutup hidung dah tak ada lah, jadi mahal lah. Jadi tak payah pakaian tu. Islam dah ajar dah pakaian tutup. Jadi juruh pula sekarang pakai tutup muka habis. Pakai furdah pula ke sekarang. Juruh betul lah. Hingga sampai ke peringkat macam orang atas bulan lah. Zik tu. Nampak mata roboti. Nak terbit keluar rumah, zik tu. Nampak mata roboti macam naik bulan lah ke. Tu dia. Berkali bulan nak naik dah kali. 3 tahun lagi. Kalau panjang dunia ni, panjang umur lagi, bulan nak naik dah kali. Main pakai macam pakai bulan tu. Kau tak faham lagi Haji Mak? Lambat faham. Lambat faham. Baik, itu disebutkan. Kita banyak tertipu dengan perangkap godaan waswas syaitan. Syaitan waswaskan kita. Hanya tinggal lagi siapakah yang berani menempuh jalan mencari hidayah. Nampak? Jadi sepatutnya kita makin mencari hidayah, makin mencari petunjuk Allah. Bukan jauh dengan Allah, bukan lari dengan Allah, lari daripada rumah Allah. Apa hal ni? Ini dah lari terus ni. Patut makin dekat dengan rumah Allah, mencari hidayah dan ilham umpama itu. Sebab itu siapa-siapa yang mau ilmu ilham itu, maka wajiblah ia bermujahadah. Kenalah lawan. Banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan makanan-makanan sunnah, supaya kita dapat kuatkan antibody kita balik. Dan mencari jalannya. Jalan zahir kena cari. Pakai penutup muka, pakai sarung tangan apa semua sekali itu.
Itu dia antara yang zahir, ya, supaya kita dapat mengamalkan untuk keselamatan kita bersama bagaimana sedang berlaku pada hari ini. Allah telah menutup pintu wahyu tetapi tidak menutup pintu ilham. Patut inilah ilham yang kita kena cari, bukannya cari hak kursi qadar itu. Dengan siapa takut nak bersalam semua sekali, habis seluruh dunia bersalam dengan kaki je. Jadi salam baru pula sekarang ni. Jadi start esok kita jumpa salam kaki, ya. Sampai kat tu salam-salam, ya. Boleh tangan buat gini. Patut kaki kita bersalam. Boleh? Allah. Sampai begitu sekali dah. Teruknya. Berat. Ya. Salam buat gitu ya. Kona gitu. Macam-macam. Dengan datang penyakit macam-macam timbul. Passion salamnya. Patutnya cari jalan ilham, dekatkan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, minta petunjuk Allah. Sebab dia yang datang penyakit tu semua, maka minta petunjuk dia lah macam mana jalan penyelesaian. Dia akan bagilah petunjuk, akan bagilah ilham. Kan? Ini apa ni? Macam janji je tajuk hari ni. Pak Ibrahim, macam janji je tajuk hari ni. Bahaya ni ilham Sayyidina Ali ni. Baik. Itu dia. Allah telah menutupkan pintu wahyu tetapi tidak menutupkan pintu ilham. Adalah semata-mata kerana rahmat kepada manusia. Allah nak bagi rahmat kepada manusia, minta dengan Allah. Apa-apa pun minta dengan Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan dengan sabar, semayang, sabar, semayang, sabar, semayang. Minta petunjuk. Ya Allah, tolong bagi petunjuk. Benda apa yang boleh menangkis, yang boleh mengelak, yang boleh menyembuh, ya penyakit yang kau hantar ini, yang kau hantarkan ini. Benda apa? Tolong bagi petunjuk. Ada buat tak? Ada buat tak? Dok, dah warna. Tak nak minta petunjuk dengan Allah langsung. Apa ni? Itu dia. Baik. Minta petunjuk Allah, insya-Allah. Allah yang datangkan, Allah yang menghilangkan, menyelesaikan, dia berlaku. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, balik padamu juga. Wa ilaika ya'udus salam. Duk baca hari-hari sampai masa kelang kabut. Hilang pegangan terus. Ingat balik, ya. Ikhtiar juga, tapi yang ni kita wa iza azamta tawakkal 'ala Allah. Itu dia. Baik. Adalah semata-mata kerana rahmat Allah kepada manusia. Semua tu rahmat belaka tu. Semua tu rahmat belaka. Sebab apa rahmat? Sebab Cina angkuh dengan ekonominya, dengan kekuatannya. Sebab dia telah kuasai dunia. Mana dunia tak masuk barang dia? Siapa dia kat sini tak pernah masuk DIY? Tolong angkat tangan. Tak pernah masuk DIY. DIY tu barang Cina belaka 100%. Lepas tu pula masuk ke negara orang, lebih baik lagi baru ni kan Menteri Keuangan tu bapak kami ni, maka dia buat masuk lah. Berapa ramai duduk dalam negara kita dapat IC, dia lebih daripada jumlah rakyat kita lagi, yang boleh mengatasi bila berlaku pilihan raya nanti. Satu patah pun dah erti bahasa Melayu ni. Dengan Allah datang penyakit ni, selesai masalah. Mudah Allah nak selesai masalah. Nampak tu? Mudah. Allah nak selesaikan masalah ini. Jangan nak tunjuk angkuh sombong lah. Begitu mudah cara Allah menyelesaikan perkara ini. Allahu Akbar. Nampak? Itu dia. Dunia pun dah mula lumpuh ekonominya. Bodong. Penerbangan pun dah terhenti. Ya. Baik. Tergantung semua sekali. Bila tergantung semua sekali,
Negara mana yang selamat daripada coronavirus? Cuba tengok dah senarai negara mana. Semua ada berlaku. Sikit banyak saja. Malaysia kita 100 lebih. Singapura lagi tinggi. Thailand rendah sikit. Indonesia rendah juga. Walaupun rakyat Indonesia ramai, tapi rendah. Nak bandingkan dengan Malaysia, nak bandingkan dengan Thailand, Thailand rendah lagi. Singapura tinggi. Tuh senarai yang telah diberikan, ya. Nampak tu? Boleh dikatakan keseluruhan dah terkena dengan. Lebih baik lagi hari ini tak cukup dengan keangkuhan mereka itu, Allah hantarkan satu lagi pula dengan serangan belalang berjuta-juta. Belalang pula menyerang China, menyerang Afrika, India. Masya Allah. Belalang. Saya ingat masa kecil dulu saya makan pulut belalang, gulai belalang. Sedap tu. Tak pernah makan? Kalau tak pernah makan, buka orang Kelantan. Orang Kelantan dia makan pulut belalang, gulai belalang. Ya? Orang Kendang pernah makan tu, kan sebut kita tu. Pernah makan tu. Buat tu. Allah hantar rezeki lah belalang tu. Mungkin dengan belalang boleh selesai masalah. Kita tak tahu. Dengan virus yang berlaku, Allah hantar belalang. Orang susah hati pula dengan belalang. Ini dia. Tak cukup dengan tu, Allah hantar pula gempa bumi dekat China. Di India Allah hantarkan dengan taufan. Disebabkan orang Islam kita dibunuh dengan kejamnya. Di India, Masya Allah. Di India umat Islam dibunuh dengan kejam, dizalimi, dibakar dan sebagainya. Allahu Akbar. Allah hantarkan dengan angin, dengan taufan yang berlaku dekat dengan India, sampai tercabut, sampai runtuh, sampai terbalik jatuhnya kren dan sebagainya. Masya Allah. Kuatnya angin, ribut yang kencangnya. Ini dia. Jangan sombong, Allah Maha Kuasa. Baik. Hari ini dunia dah mula berbunyi disebabkan oleh kejatuhan kuasa baru ni. Mereka kecewa. Siapa dia yang kecewa? Merungut dan menyebut bahawa mereka akan serang dan kapah kembali, nak jadikan Malaysia ini sebagai tempat penyebaran pusat Kristian di rantau Asia. Ingat balik. Cuba buka balik. Cuba buka balik apa kata mereka. Dunia hari ini cepat. Ujung jari saja. Tak sedar mereka terlepas rakaman mereka itu, dan terus sampai kita berdapat menyaksikan bagaimana kekecewaan mereka dengan yang berlaku baru ni. Sedangkan mereka dah berbangga, sampai masa dah mereka nak jadikan Malaysia sebagai pusat penyebaran Kristian. Hingga sampai baru ni kan bebas di Kuala Lumpur semua sekali bagi nak mengkristiankan orang. Ingat balik tubik dalam YouTube tu, dalam bandar Kuala Lumpur, dan begitu juga dalam ibu kota yang berlaku di Johor dan di Kuala Lumpurnya. Allahu Akbar. Nampak? Bukan setakat tu, nak ubah pula sejarah supaya anak-anak kita belajar bahawa kami ini itulah merupakan hero sebenarnya yang habis nak ubah sampai ke peringkat tu. Allah tidak izinkan, Masya Allah. Kalau tidak, tukar habis. Bawa balik abuk mayat, bangga sangat, belarak ramai-ramai. Apa sudah jadi? Apa sudah jadi? Ini dia. Baik. Hari ini pula gembar-gembur, pusing, ceramah, pintu belakang. Mana pula pintu belakang? Bacalah perlembagaan. Tak reti ke? Bodoh betul lah. Ini bukan pintu belakang, pintu depan lah. Orang yang meletak jawatan sebab tekanan itu siapa dia? Mahathir itu siapa dia? Parti Persatu, Parti PH. Apa nak tuduh orang lainnya? Yang kata pintu belakang pula
Pak Ibrahim masuk itu belakang ke tadi? Azam tadi masuk itu belakang ke? Macam-macam. Aduh, itu betul lah. Memanglah Mak Sabu ni layak jadi pembangkang. Baru bunyi kan, tidak tak bunyi senyap baru ni. 2 tahun, hampir 2 tahun senyap tak bunyi ceramah dia. Lemak banyak tu bunyi ceramah dia hari-hari. Nampak tu, memang dia tu layak pembangkang lah. Memang layak pembangkang lah dianya. Baik. Itu dia. Jadi banyak rahmat yang Allah lakukan perkara ni. Bang nampak satu persatu. Orang Islam tak peka dengan Islam, ikut orang lain nak buat, sedangkan kita dah jadi menteri agama. Lepas tu tak bertindak dengan pondang dan sebagainya yang telah mencemarkan nama baik apa semua sekali, dan tidak mempertahankan orang Melayu kita yang dibunuh dengan kejamnya. Itu antaranya yang boleh kita lihat hikmat di sebalik peristiwa yang berlaku. Semuanya itu bukan sia-sia. Allah jadikan itu ada rahmatnya, ada hikmahnya. Baik. Sesungguhnya Allah SWT telah mengaturkan sesuatu itu sesuai dengan kehendak manusia. Ialah supaya manusia mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat lemah lembut terhadap hambanya, dan ia pula memberi rezeki kepada hambanya yang ia kehendaki dengan tiada hisab. Allah nak bagi rezeki mudah sangat. Ya, Allah nak bagi rezeki mudah sangat. Hari ni cara Allah nak bagi rezeki, kalau tidak tak laku penutup muka dengan sabung basuh tangan, habis licin. Jadi terpaksa kilang kena buatlah. Buat apa? Penutup muka dengan pencuci tangan. Nampak tu. Hikmah tu banyak lagi lah. Tu antaranya. Pada apa hikmah lagi? Tak payah pakailah penjimat minyak dah turun. Itu hikmah lagi. Bila lumpuh ekonomi dunia makin lumpuh, minyak makin turun lah. Allah. Jadi tak perlu dah lah penjimat minyak kan. Biasa isi minyak 100 penuh. Buat apa melimpah ni? Terkejut pula. Kenapa melimpah ni? Tengok-tengok, minyak dah murah, tak sedar lagi rupanya. Dia isi minyak macam biasa lagi. Ini ada kawan-kawan kita, termasuklah saya. Kenapa melimpah minyak ni? Rupa-rupa. Itu dia. Nampak tu? Dia suruh pakai yang hijau. Pakai yang hijau, kan pakai tu pula macam orang bulan. Allah, macam-macam. Baik, demikianlah keterangan lanjut kejayaan manusia-manusia wali-wali yang berhati murni. Bila hati suci, hati murni, hati bersih, Allahu Akbar, berjaya mereka. Dia bernafsu bersih, berkilat itu. Adapun manusia yang terkena penyakit, siapa dia manusia terkena penyakit? Yaitu manusia terkena penyakit itu manusia bernafsu kotor dunia. Ya, kotor dunia ini. Maka sudah tentulah tak akan berpeluang, malah ia jangan-janganlah bermimpi supaya ia tercapai ilmu-ilmu ilham umpama itu. Maka jauhlah orang yang hati kotor ni, yang hati busuk dengan dunia ni, tak ada can lah orang jenis macam ni, punah ranah habislah. Ya, apa yang datang pun masih dia nak menyalahkan orang lain juga. Dia tak nak cari kesilapan diri dan sebagainya, masih lagi nak menyalah orang lain. Ini dia orang yang hati kotor, hati kotor dengan dunianya, hati kotor dengan dunia. Maka sudah tentu tak akan berpeluang, malah ia jangan-janganlah bermimpi supaya tercapainya ilmu-ilmu ilham umpama yang kita sama-sama belajar ini. Baik, habis itu. Kemudian tabiat nafsu suci, tanda kat situ, insya-Allah kita sambung semula. Cukup tu. Baik, tanda kat situ. Macam janji tajuk hari ni. Allah, ada soalan? Ya. Ya. Baik, itu firasat. Firasat ni pun adalah ilham. Ya, firasat orang alim
Bagaimana yang berlaku sebelum ini 10 tahun yang lepas, ulama dari Yaman telah menulis buku dan kitabnya, disebutkan bahawa satu masa nanti akan berlaku wabak penyakit, nama penyakit itu corona. Itu adalah kitab dikarang oleh ulama Yaman, masih hidup lagi ulama tu. Ini firasat dia, bukan dia bukan melatah begitu saja. Dia tulis pun dengan ilham, dengan ilham. Dia cakap tu pun dengan ilham Allah. Bagaimana kalau di Terengganu-nya Tok Kupaloh, Tok Pelamanis pernah dia bercakap depan murid-murid dia masa dia mengajar. Dia kata, wahai murid-murid aku semua, satu hari nanti akan berlaku di Kuala Berang itu lautan. Jadi murid dia pening, mana ada laut pula di Kuala Berang, sungai ada lah. Rupa-rupanya satu hari ampangan akan berlaku, bukit akan tenggelam, ladunan air sangat banyak macam lautan. Nama pun sesuai. Orang Kelantan kata Kenyir, orang Terengganu pun nama Kenyir. Kalau pecah tu Kenyir, Melampung lah, tu Kenyir sungguh. Pecah ampangan tu Kenyir, nama sesuai. Sesuai, nampak tu. Orang Kelantan panggil Kenyir lah. Melampung ramai lah. Bila pecah ampangan itu, bayangkanlah 390 bukit yang tinggi, yang besarnya tenggelam. Hak kecil-kecil tu tak sekira lah. Daripada anak sungai biasa je dibentengkan, tinggal yang betul-betul yang tinggi saja. Nampak macam pulaunya. Hak yang betul-betul tinggi yang nampak macam pulau. Yang lain semua dah tenggelam. 390 bukit. Balak tenggelam, gajah mengamuk. Terpaksa pindah gajah, balak. Rupa-rupanya balak ni lagi senang potong dalam air. Tapi pakar kita tak ada. Pakar potong balak ni Thailand. Potong dalam air selamat, sebab putus saja yang naik. Dia tidak terbalik menimpa orang. Putus je naik. Dia tak ada kapik. Sebab dia makin nak naik. Kalau terbang tak darat ni kapik. Itu dia. Rupa-rupanya Masya Allah, panggil pakar dari Thailand untuk potong balak yang tenggelamnya banyak. Masya Allah, ya, hingga sampai kaya raya orang Thailandnya mari potong balak di ampangan Kenyir. Itu dia. Kita sini siapa dia pakar? Tak ada pakar penyelam kita kat sininya. Dia Masya Allah potong dalam air. Jadi itu juga adalah ilham, firasat. Disebutkan juga firasat. Firasat ulama itu adalah pandangannya, pandangan daripada ilham Allah Ta'ala. Bukan saja-saja, bukan main-main, bukan latah begitu je. Baik, ada lagi? Ingat tak doa tadi tu? Doa yang diajarkan tadi? Tak ingat? Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, dengan nama Allah, engkaulah penyembuh. Yang penyembuhnya Allah. Jadi doa tu insya-Allah. Lepas tu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Segala kejahatan ni Allah yang jadikan. Minta berlindung dengan Allah. Itu dia. Baik, jadi sekadar itu dulu. Kalau tak ada soalan, macam biasalah, kepuk leka ada, kepuk keping ada, sata pun ada, ganti Milo pun ada. Tak payah lagi sibuk-sibuk pergi kat orang ramai tu. Biar bagi kat Cina-Cina tak ni. Nanti kan kena virus. Itu dia. Hari ni ramai. Jadi kedai-kedai orang Islam jadi maju dah sekarang ni. Orang tak berani dah pergi kat kedai-kedai Cina apa semua sekali. Takutnya dengan virus yang melanda dan yang berlakunya. Lebih lagi
kedai-kedai DIY bakal ditutup. Habis barang tu, stok baru dah tak ada lagi, sebab tak diimportkan lagi. Takut dengan pembawaan virusnya, sebab bila import 9 jam yang melekat pada barang itu. Jadi habis-habis kedai-kedai DIY akan ditutup lah di seluruh dunia selepas habis barang ni. Tu dia. Begitu juga dengan kedai dua apa? 2 ringgit, 2 rial. Kedai 2 rial pun habis barang tu tak ada lah. Kebanyakannya stok barang tu daripada China banyak. Sekarang ni Vietnam pun dah banyak. Dengan cerita Vietnam pun dah ada terlibat dengan perkara ni semua. Jadi buat masa sekarang ni digantung dulu sementara seketika. Orang kita pun tak benar keluar negara, dan orang yang luar negara nak mari pun buat pemeriksaan dengan rapi sekali, ya. Itu dia. Mudah-mudahan banyaklah hikmah yang Allah lakukan perkara ini untuk menyedarkan manusia supaya kembali kepada Allah. Apatah lagi yang menjadi persoalan yang sangat penting bagi kitanya, dengan heboh yang sedang berlaku dalam YouTube dan sebagainya, tentang tanda akhir zaman yang berlaku pada bulan Ramadan, 15 Ramadan, hari Jumaat, dengan dukhannya. Kalau benar berlaku 40 hari 40 malam, kita akan bergelap, dan makanan tak ada, minuman tak ada. Sebab tu Nabi sebut, bersiap sedialah menyimpan makanan dan minuman. Sebab gelak tak gelaknya sampai ke peringkat kita tak ada tangan ni, tangan kita pun tak nampak. Tali komunikasi semua terputus semua. Semua yang ada hari ni, termasuklah elektrik pun semua sekali, telefon semua sekali tak berfungsi lagi. Jadi kalau benarlah berlaku pada Ramadan nanti, nak kata apa? Dah buat persiapan? Persiapan buat tak gini? Relax je lagi ni. Lambat lagi ke Ramadan. Itulah. Andai kata berlaku benar bagaimana yang diramalkan, yang disebutkan, yang diwar-warkan dalam hadis yang menceritakan perkara semikian, kalau berlaku sungguh pada tahun ini, bagaimana Ramadan yang hampir tiba ini, 15 Ramadan adalah Jumaat. Bayangkanlah dengan dukhan yang bakal berlaku 40 hari 40 malam dalam keadaan gelap. Bayangkanlah bagaimana. Angkat tangan, menadah tangan, berdoa pun tak nampak tangan sendiri. Siang gelap, malam gelap, tak tahu malam siang dah. Bayangkanlah kalau benar-benar berlaku. Jadi kita kena buat persiapan lah, insya-Allah, ya, supaya perkara ini ya lebih selamat kita. Sebab benda dah diceritakan, dah dimaklumkan, kita masih relax juga tak tahulah. Itu dia yang penting. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khal fatihin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi ilmu yang kita dapat pada pagi ini yang telah sampaikan oleh